Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nanti Ustazah bagi tahu ya sedikit. Semalam ada perbincangan Ustazah dengan seseorang, dia tidak ada ilmu bahasa Arab tetapi dia cakap itu yang dia dengar. Dia cakap dia dengar. Ustazah bagi contoh ya, pentingnya belajar bahasa Arab ya. Dia cakap tentang sedikit saya tentang surah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf tu kita tahulah Nabi yang paling handsome. Itu kita semua tahu ya. Nabi paling handsome, rupa para yang sangat baik. Ketika umur dia belum memayis rasanya. Mungkin memayis selalunya 7 tahun. Ya, 7 tahun je ya. Jadinya dia mungkin lebih kecil lah. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Sebab dalam tafsir tu tak menyebut umur Nabi Yusuf tu berapa. Ataupun dalam Quran pun tak sebut. Tetapi ketika dia kecil, dia budak, dia bermimpi. Dia bermimpi, Nabi Yusuf dia mengadu kepada ayah dia ya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, ingat tu. Dapat juga nama Nabi, siapa bapak dia, betul tak? Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dan dia mengadu kepada ayah dia Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa mimpi dia? Wahai ayahku, aku telah bermimpi 11 bintang. 11 bintang ya. 11 bintang tu perkataan dia ahada asyara, 11 kaukaban, bintang ataupun galaksi boleh je ya. 11 bintang dan matahari dan bulan. So berapa total? 13 ya. Lepas tu orang tu cakap pada Ustazah apa? Tak ada rasanya disebut 11. Apa pula tak ada? Ayat Quran ahada asyara, saya bahasa Arab, saya ada ilmu bahasa Arab, saya kata. Terdiam dia. Dia boleh cakap rasanya tak sebut 11 tu, mana-mandai je kan. Sebab tu pentingnya belajar ya, pentingnya belajar kan. Dia mungkin dia tak tahu tapi dia kata rasa-rasanya tak sebut 11 tu. Yes, sebut. Ustazah cakap pergi buka, dia kata Ustazah kata pergi buka surah Yusuf tu tersebut ahada 1 asyara 10. 1 dengan 10 bermaksud 11. Ahada asyara kaukaban tu bintang-bintang lah apa semua ya, dan matahari dan bulan. Total dia 13. Itu satu. Dia argue tahu, rasanya dia kata tak sebut ya. Okey, saya yakin lillahi ta'ala ada. Saya boleh buka Quran. Pupa. Lepas tu dia kata oh itu mimpi dia bintang-bintang dan matahari dan bulan tu jatuh ke riba kan? Dia kata kan jatuh ke riba. Tak ada pun dalam Quran tu cakap jatuh ke riba. Nampak kita punya, kalau kita tidak ada kalau kita tidak ada kefahaman tu ya mungkin dia mendapat daripada ceramah-ceramah yang dia dengar lah ya. Kita tak nak pertikaikan. Cumanya jatuh ke bulan, Ustazah jawab tidak ada istilah bulan-bulan bintang, galaksi bintang-bintang, matahari dan bulan jatuh ke riba Nabi Yusuf. Tak, tapi yang disebut dalam ayat Al-Quran mengatakan Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang-bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Mana ada jatuh ke riba? Sujud. Tu kata. Lepas tu penting, saya boleh bagi perkataan tu, saya boleh bagi surah tu. Lepas tu Ustazah tekankan ya, anda semua ya belajar perlahan-lahan. Memang susah ya, memang susah, tetapi paling tidak pun sedikit-sedikit kita belajar. InsyaAllah kita dapat. Jadinya seorang yang dengar Ustazah tu seorang profesor, bukan calon-calon orang. Tapi Ustazah tak takut sebab Ustazah tahu dia tak ada ilmu bahasa Arab. Ustazah ada ilmu bahasa Arab. Itu pentingnya. Ustazah tekankan anda semua belajar selagi mana kita ada kesempatan. Ya. Okey. Kita punya bab minggu lepas ada sesuatu yang baru. Kalau Linda nak letak di skrin silakan ya. Jika ada buku, cari buku ibadah tu, buku ibadah yang ni, cari halaman apa ya? Tengok dalam tu. Dia punya pelajaran 30 ya. Nama dia ismu tafdhil. Ismu adalah isim, noun ya, kata nama. At-tafdhil maksudnya perbandingan. Tu dah ada bahasa Melayu tu. Kata nama perbandingan, comparison. Ustazah bagi contoh, big, bigger, best. Macam itulah ya. Small, smaller, smallest. Itu antara yang kita selalu faham. So ini sesuatu yang baru bagi minggu lepas. So kita nak kenal dia masih jatuh dalam kategori isim ya. Masih jatuh kategori isim. Tak kisahlah ada alif lam ke tak ada alif lam. Hari ini kita kena ingat di sini isim tu bukan saja alif lam. Tak, yes. Kalau nampak alif lam memang isim, betul. Tapi kalau nampak tanwin ke ujung, alif lam di awal. Kalau ada alif lam, tak adalah tanwin di ujung. Kalau nampak ada alif lam di awal, ya isim. Isim ma'rifah paling tepat. Kalau nampak tanwin, 2 baris, ya, tanwin di hujung, itu juga isim. Tetapi nakirah. Nakirah umum, ma'rifah khas.
Dan ada banyak isim yang tanpa alif lam dan tanpa nakirah. Itu yang kita nak belajar kenal. Macam mana cara kita nak belajar kenal? Antaranya cara spelling dia kalau kita kata, cara penulisan dia ataupun cara dia dieja, cara spelling lah, ya. Macam ni lah isim tafdil. Kalau tak ada alif lam, tak ada tanwin, tetapi kita masih boleh kenal dia. Ini khususnya hari ini isim tafdil lah. Cara bentuk dia kita nak kenal. Okey, turun bawah Linda. Kita tunjuk di skrin kita apa bentuk dia. Dia ada dua kategori. Kategori dia kategori muzakkar, kategori muannas. Macam isim lah. Isim kan ada muzakkar, ada muannas. Kalau Ustazah ambil isim yang muzakkar, Allah. Allah tu sendiri jatuh kategori muzakkar, ya. Male kalau kita kata dalam bahasa Inggeris. Dan kalau kita nak muannas, kita boleh ambil contoh lain lah. Selain daripada Allah. Banyak je contoh, ya. Okey, mari kita tengok sini. Bentuk dia tu. Macam mana kita nak kenal bentuk. Dia memang asalnya diambil daripada perkataan fa'ala tu. Yang kita biasa fa'ala tu kan. Memang diambil daripada perkataan fa'ala yang fi'il madi 3 huruf tu. Memang itu telah dijadikan contoh. Ustazah rasa seluruh dunia kot pakai pattern tu. Bukan saja di Malaysia, ya. Di Arab pun pakai pattern tu. Sebab apa yang ada pada kita diambil daripada apa yang ada di sana juga. Jadinya yang fa'ala tu, yang fi'il madi 3 huruf tu kan. Fa'ala diambil dari perkataan fa'ala tu. Tetapi kita ubah-ubah sikit. Kita kena tahu perubahan dia apa. Okey, daripada fa'ala, ya. Kalau kita nampak diletak hamzah ataupun hamzah itu adalah tambahan. Hamzah berbaris atas. Itu cara dia. Kalau kita buang hamzah, tengok fa'ala, fa'ain lam. Nampak? Kan? Ya, jadi bila ada perubahan kita tengok hamzah, ya, hamzah baris atas. Lepas tu fa dimatikan. Itu wajib. Ya, lepas tu ain baris atas. Macam itulah. Lam tu sebenarnya bebas tu. Af'alu, af'ala, af'ali, dia agak bebas sebenarnya. Ya, tapi dia nak bagi af'alu tak apalah. Ya, kita nampak benda ni bentuk spelling macam ni, kita dah nampak oh ini adalah isim tafdil kategori muzakkar. Muzakkar maksudnya kalau isim dia muzakkar lah. Kalau Allah muzakkar, kita nak tentangkan cerita tentang Allah, Allah paling besar, Allah lebih besar. Sebab tu hari tu Ustazah bagi contoh azan. Azan kan Allahu Akbar. Itu yang dilaungkan. Tetapi ejaan dia Allahu Akbaru. Tengok ejaan Akbaru. Sama kan dengan ejaan Af'alu. Sama. Itu sebenarnya. So bila dikata Allahu Akbar ataupun dengan barisnya lebih baik Allahu Akbaru bermaksud Allah terbesar. Akbar tu besar sebenarnya. Kabir. Asalnya perkataan ni kabir. Besar, ya. Jadi bila kita tukar ejaan dia Akbaru af'alu, maksudnya yang terpaling. Itu maksud dia. Kalau nak paling besar pun boleh, terbesar pun boleh. Tapi kalau kita nak kata besar, ejaan dia bukan macam ni. Kalau kita semata-mata nak kata Allah sesuatu yang besar lah, bukan Allah lah, benda yang besar, dia bukan ejaan dia macam ni. Kalau ejaan macam ni hanya menunjuk ini maksudnya terbesar ke, apa ke, yang mana ter tu, inilah bentuk ejaan dia, ya, untuk muzakkar. Tu nampak dalam Quran tu bagi maskulin. Maskulin maksudnya male, muzakkar. Bukan untuk orang lelaki, ya, bukan untuk lelaki sahaja. Lelaki, jantan, dan kalau manusia lelaki. Kalau haiwan jantan dan selainnya. Selain apa segala kata nama selain daripada manusia dan haiwan tadi, dia ada kategori muzakkar muannas dia. Walaupun dia bukan jantan betina, dia bukan lelaki perempuan, bukan. Macam Allah. Allah kategori dia muzakkar, Allah bukan manusia, betul tak? Bukan manusia tapi dia ada kategori dia. Itu jangan terkejutlah, ya. So itu kategori isim tafdil bentuk muzakkar, ya. Dan bentuk muannas dia tu. Mungkin kita agak lambat mengingati bentuk muannas dia. Mari turun, ya. Kita tengok bentuk muannas dia. Okey, kat situ, ya. Stop kat situ, ya. Dia daripada fa'ala juga. Daripada fa'ala. Yang af'alu tadi daripada fa'ala juga. Tapi kita tahu cara perubahan dia. Tambah hamzah baris atas. Matikan fa. Lepas tu alu. Ikut dia punya baris, ya. Okey, yang ini fu'la. Fu'la asalnya daripada fa'ala juga. Tetapi kita kena tukar baris lah. Sebab dia memang perlu di-adjust, ya. Fa tadi jadi fu. Ya, yang asalnya fa'ala. Fi'il madi 3 huruf, ya. Jadi fu. Ain wajib dimatikan. Fu. Lepas tu la mesti 2 harakat. Mesti ada ya tanpa titik di hujung. Ini syarat dia. Fu'la sebenarnya maksud dia sama dengan af'alu tadi. Tak ada beza langsung maksud dia. Kalau af'alu bermaksud lebih melakukan. Sebab ini bukan akbar kan. Ini af'alu.
paling melakukan, selalu melakukan. Kita nak masukkan maksud dia agak sesuai dengan kalimah tu. Kalau fu'la tu sama maksud dia, paling juga. Paling melakukan, selalu melakukan apa. Cumanya fu'la tu bentuk mu'annas. Isim tabdir bentuk mu'annas. Makanya untuk isim mu'annas lah. Kalau Allah pakai af'alu contoh. Kalau fu'la tak boleh pakai Allah lah. Kita mungkin pakai benda lain. Isim, mana segala isim yang mu'annas. Itu dua bentuk ni yang kita perlu ingat. Yang dia bagi contoh kat situ kubra. Kubra tu yang tadilah akbaru tadi. Kalau Allah muzakkar, so bentuk dia, bentuk kata perbandingan dia akbaru. Tapi kalau yang ni kubra. Kubra tu sama dengan perkataan akbaru tu. Sama maksud. Cumanya bentuknya lain sebab dia kena ikut pattern ni lah. Fu'la tadi. Kaf mesti baris depan. Matikan huruf kedua. Lepas tu apa-apa kat situ hujungnya mesti mad asli dan mesti ada huruf ya tanpa titik. Mesti. Tu aja. Suku bra maksudnya sebenarnya lebih besar, terbesar, sama dengan maksud akbaru. Sama ya. Cumanya penggunaan dia untuk isim mu'annas. Kalau akbaru untuk isim muzakkar. Itu sahaja. Kalau kita dah ingat bentuk tu, tak ada masalah pun. Mudah je pun. Itu saja. Tak ada benda lain dah. Ya. Tetapi ada yang terkecuali. Cuba Linda turun. Ada yang terkecuali ya. Ada 3 kalimah. Turun lagi. Tu. Yes. Kat situ Linda. 3 kalimah ni. Tengah-tengah tu ya. Tak payah. Kat ujung je pun tak apa. Kat ujung. Okey. Dia ada 3 kalimah yang terkecuali. Dia tidak mengikut pattern akbaru dengan kubra tadi. Dia tak ikut. Tapi maksudnya samalah. Paling khairun. Khairun bermaksud baik. Khairun maksudnya baik ya. Tapi kalau kita nak kata terbaik, khairun juga bentuk dia. Nampak? Dia tak ada akhyaru. Tak ada. Dia tak boleh. Ini 3 ni jangan tanya Ustazah kenapa. Ustazah pun belajar je. 3 kalimat ini terkecuali daripada bentuk akbaru ataupun af'alu tadi dengan yang kubra ataupun fu'la tadi. Ini terkecuali. Nak cakap baik, khairun. Nak cakap paling baik, khairun juga. Dia tak boleh ikut yang tadi ya. Okay. Khairun baik, ya. Syarrun jahat. Jahat ataupun buruk boleh je masuk kalimat masuk ya. Wow di situ bermaksud dan ya. Syarrun juga. Syarrun buruk ataupun jahat. Kalau nak kata terburuk, lebih buruk, tak boleh. Dia tak boleh ikut yang bentuk tadi. So syarrun jugalah kalau nak kata paling buruk ataupun paling jahat. Dan habbun tu apa? Cinta, sayang. Lebih kurang maksud dia ya. Jadinya kalau kita nak kata paling sayang, tak boleh tukar-tukar. Bentuk ini juga. So 3 kalimah ini saja yang tidak boleh ditukarkan mengikut acuan yang tadilah. Af'alu dengan fu'la. 3 ni saja. Ya, InsyaAllah kita boleh ingat. Ya. Okey, ini 3 ni saja untuk bahasa Arab Ustazah Apa dia? 3 saja ni maksudnya dalam bahasa Arab tu termasuk Al-Quran semualah. Memang kalau ada pun yang ni sajalah. Ya, termasuk dalam Quran lah. Isu kita memang dalam Quran. Bahasa Arab yang kita fokus ni memang dalam Al-Quran. Tidak ada bahasa Arab lain. Ya. Bahasa Arab Al-Quran dipanggil bahasa Arab baku. Baku kita biasa kan? Bahasa baku kan? Ya. So bahasa yang kita belajar ni bahasa Arab Quran dan juga istilah paling tepatnya bahasa Arab Fushah. Fushah tu kalau orang sebut orang tahulah bahasa Quran. Bahasa Quran ataupun bahasa baku yang diajar di sekolah dan di universiti. Dengar tu, diajar di sekolah dan diajar di universiti. Makanya sebenarnya orang Arab kalau dia tak pergi sekolah, kalau dia tak pergi universiti, dia tak tahu bahasa Arab Quran ni. Dia hanya bercakap bahasa Arab pasar. Ya, bahasa Arab pasar tak sama. Macam kita lah, bahasa pasar tak sama. Ya, dia orang pun kena belajar ni macam mana kita belajar. Cumanya kelebihan dia dah faham bahasa Arab tu, itu saja kelebihannya dan dia boleh bercakap. Tetapi dia kena belajar yang grammar, nahu ni semua dia kena belajar macam kita. Ya, okey. Itu tentang bab baru yang kita dapat minggu lepas ya, isim tafdil. Kita sebab kenapa kita itu sebab ada dalam kita punya latihan. Okey, balik kita pada kita punya latihan. Kalau harapan kita nak habiskan latihan 2 ya. Kita hari tu huruf dal, kita nak habiskan separuh akhir dia. Separuh akhir dia inna rabbaka. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Itu agak mudah sebenarnya. Okey, inna ya, inna seronok sebenarnya tentang dia sebab dia ada undang-undang. Kita belajar tu yang buat kita seronok sebab dia ada rule dia. Dia ada rule ya. Inna sendiri bermaksud sesungguhnya. Itu maksud dia ya. Sesungguhnya itu dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Taukid ni maksudnya mana-mana perkataan yang menunjukkan penegasan. Bukan inna je. Ada banyak lagi huruf taukid dalam Quran ya. So inna dipanggil huruf taukid.
Dia panggil huruf tau. Bukan huruf pun, perkataan. It's a word, kalimah. Tetapi dia panggil huruf. Tak apalah. Sebab kenapa dia panggil huruf, Ustazah? Sebab dia bukan fi'il, dia bukan isim. Macam tu. Faham? Apa-apa dalam ilmu bahasa Arab bukan fi'il, bukan isim, memang dipanggil huruf. Walaupun dia bukan huruf, dia adalah perkataan. Okay? So, inna bermaksud sesungguhnya dia dipanggil huruf taukid dan. Dia ada dan. Selain daripada huruf taukid tu maksud dia saja ya. Dia punya fungsi dia, dia punya job dia. Dia punya fungsi dia menasabkan. Itu yang penting tu. Menasabkan adalah menasabkan isim pertama selepasnya. Biasanya memang selepasnya isim pertama. Isim pertama perlu nasab. Isim kedua perlu rufuk. Macam tu. Nasab maksudnya fathah, baris atas. Rufuk maksudnya baris depan ataupun dhammah. Mari kita tengok. Dia mesti ada dua-dua ni. Tetapi kebiasaannya isim pertama tu mudah kita nampak. Isim pertama mudah nampak. Isim kedua itu lebih fleksibel bentuk dia. Kalau bentuk yang rufuk kita senang nampak. Tapi kalau bentuk lain itu yang mencabar kita. Sama ada kita boleh ingat cepat atau lambat. Okay, mari kita tengok. Selepas inna. Inna dipanggil huruf taukid dan nasab. Di mana isim yang nasabnya? Isim pertama rabba. Pada ba. Rabba tu Rabbu, Rabbuna, betul tak? Rabbi kan, biasa kan? Ya Rabbi, bunyi pula Rabbi. Ya Rabbuna, bunyi bu. Ni Rabbana, memanglah dia punya nasab ataupun fathah baris atasnya pada ba. Sebab tu kalau tak ada inna, dia akan jadi Rabbuka. Kalau tak ada inna, dia akan balik kepada baris asal ba tu. Baris asal dia isim, segala isim baris asalnya mesti dhammah tau, mesti baris depan. Kalau tidak ada inna, dia akan jadi rabbuka, rabbu tu di situ. Tetapi kerana ada inna, dia jadi rabba, rabbaka. Okey. So dah jumpa dah isim pertama nasab. Kita kata apa? Inna huruf taukid dan nasab. Okey, rabba adalah isim inna nasab. Kita cakap. Dia kenapa bukan ka, Ustazah? Ka benda lain. Dia nak isim pertama je, dia tak nak isim kedua. So ka di situ adalah ka bermaksud kamu. Ka adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk anta. Kalau kita terjemahkan Rabbaka adalah Tuhan kamu. Ka adalah ka anta sebenarnya. Tapi kita tak boleh kata Rabba anta. Tak boleh. Orang faham Rabba anta. Orang Arab pun faham tapi dia faham. Dia tahu kita tak pandai grammar. Betul tak? Jadinya kalau kita nak kata Tuhan kamu dalam bahasa Arab, kita terpaksa gunakan ka. Rabbaka. Tak boleh guna Rabba anta. Itu kita kena sedikitlah dhamir, dipanggil dhamir, dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil untuk anta. Okey. Yang cumanya yang nasab tadi pada ba, rabba ya. Yang sini pula bila kita tengok rabbaka pula, rabb adalah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan apa? Tuhan apa? Jadinya dia terpaksa sandarkan. Dia terpaksa sandarkan ataupun istilahnya idhafah. Sandarkan Tuhan kepada, terpulanglah ayat tu. Nak sandarkan kepada dhamir mutasil, boleh. Nak sandarkan kepada kalimah Allah, boleh. Nak sandarkan kepada apa-apa segala nama, boleh. Dan nak sandarkan kepada kalimah lain. Kalimah lain yang ada alif lam, boleh. Banyak cara ya. So ini dipanggil idhafah. Ya. Fungsi idhafah adalah untuk menjadikan kita tahu daripada Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan engkau. Gitu, itu fungsi idhafah. So Rabbaka adalah isim ma'rifah tau, Rabbaka. Isim ma'rifah dalam bentuk idhafah. Sebenarnya. Okey, sesungguhnya Tuhan engkau, itu maksud dia. Huwa. Huwa adalah dhamir munfasil, bukan dhamir muttasil. Dhamir muttasil duduk di hujung kalimah lain. Dhamir munfasil dia sendiri. Dia berdiri sendiri. Sebab tu kita nampak huwa tidak melekat di hujung ya, tidak duduk di hujung kalimah lain, dia sendiri ya, seorang ya. Huwa bermaksud dia. Huwa di sini dipanggil dhamir munfasil. Untuk siapa dia ni? Untuk Rabb tadi. Untuk Tuhan tadi, Rabbaka tadi. Ya, so huwa dia balik kepada Rabb tadi ya, Tuhan. Dia. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia balik kepada Tuhan tadi lah. A'lamu. Sama tak dengan bentuk akbaru yang tadi? Kita punya bab tadi. Af'alu. Bentuk apa tadi? Isim tafdil. Bentuk dia tu. Hamzah baris atas. Huruf yang kedua mati.
Lepas tu baris atas. Mim tu sebenarnya agak bebas. Mim dia tapi tak apa bentuk yang tiga. Tu lah tadi. Bentuk dia. Cuba tunjuk sebelah. Itu muannas, itu muannas, kubra tu muannas, dia punya muzakkar. Betul dia af'alu. Cuba bandingkan. Af'alu dengan a'lamu. Sama tak bentuknya? Sama. Perkataan tak bolehlah sama. Perkataan-perkataan lain lah kan. Banyak perkataan kan. So hamzah baris atas, huruf yang kedua mati, huruf yang ketiga mesti baris atas juga. Hujungnya tak apa, kita ambil dhammah je. Walaupun hujung tu sebenarnya boleh berubah baris ya. So nampak sama a'lamu. So a'lamu kalau af'alu daripada apa? Kalau af'alu tadi, apa fi'il madi dia? Af'alu. Buang hamzah. Buang hamzah, fa'ala. Bila fi'il madi, semua letak baris atas. Ya, buang hamzah, lepas tu yang mati ke apa ke semua baris atas. Fa'ala. Itu. So kalau a'lamu, apa fi'il madi dia? Buka mikrofon. A'lamu. Dia tak Alama. Alama. Tak apa Ustazah terima dulu. Ustazah terima dulu ya. Kalau ikut hukum asal, alama. Cumanya kita jangan terlupa ya. Kita ada kertas yang skopin ni. Linda ada tak kertas skopin ni Linda? Cuba tengok. Nampak tak? Mana? Linda nampak ni? Nampak. Cuba kalau ada keluarkan di skrin. Sekejap. Okey, fi'il madi 3 huruf. Saya rasa kita semua dah faham, tapi 3 huruf dia memang ambil perkataan fa'ala ya. Contoh, pergilah kamus mana ke buku mana, dia memang ambil perkataan fa'ala. Dia boleh jadi fa'ala, dia boleh jadi fa'ila. Ain tu, tengah tu boleh berubah ya. Dan dia boleh jadi fa'ula. Dia macam tu. Ya. Yang pertamanya fa'ala. Macam tadilah bentuk yang tadi ya. Kalau bawah dia, Linda bagi nampak besar sikit bawah dia, fa'ila, ain tu dari bawah. Kita tak nak kolom kedua dia tak nak, kita nak kolom pertama je Linda. Kita nak apa ni? Pertama tu ain dia, nampak? Dia hanya letak baris pada ain sebab hanya ain saja yang berubah baris. Fa dengan lam sama. Fa kena baris tak boleh berubah ya. Cuma yang pertama ni fa'ala. Cuba turun bawah. Tengok ain dia berubah jadi apa? Baris bawah. Fa'ila. Fa dengan la tak boleh tukar ya. Dan bawah lagi tengok. Fa'ula. Nampak? Huruf tengah boleh berubah baris bergantung kepada kalimah itu sendiri. Jadinya kawan kita tanya tadi a'lamu. A'lamu kita cuba belajar apa nak cari fi'il madi dia. Kan? Buang hamzah. Tak adalah kat sini. A'lamu tu ada. Cuba tengok ada tak? Contoh sini ada ke? Tak ada Tak ada. Okey. Buang hamzah. Jadi alama, kawan kita teka alama. Tak salah pun dia teka. Betul pun cara dia teka. Tapi cumanya kita nak tengok tekaan kita betul ke tak. Ya, jadi alama sebenarnya tak ada alama. Dia ada alima. Dia memang macam tu. Itu kena terima. Tak boleh nak berkata apa. Sebab kita dah tahu dia boleh ada semua baris atas. Ataupun tengah tu baris bawah. Ataupun tengah tu baris depan. Bergantung kepada kalimah itu sendiri. Kalau alama memang tak ada. Carilah sampai kiamat. Tak ada. Sudah. Tapi dalam kamu biru ni macam ada kan? Ya ke? Ambil tengok kat mana? Dekat page, kalau page belakang tu kan 232 232. Lepas tu dekat sebelah kanan sekali tengah-tengah alama. Sekejap kita tengok je. Nanti dulu 232. Belakang. Lina boleh hantar kat skrin tak? Tunjuk kat kawan. Boleh? 232 kita nak tengok. Linda kata ada. Linda kata tak apa kita tengok. Kita jangan bangkang kawan kita dulu. Jangan ya. Linda hantar je kat skrin nak tunjuk kat mana satu. Ini siapa ada kamus biru ya. Buka halaman di belakang. 232. Ada kolom ain kat situ. So dia kita hantar ya. Dia tengok. Betul ada nampak alamat kat situ ya. Nampak alamat ya. Tapi Ustazah kata tadi kita punya ni alima Ustazah kata. Sekejap ya dia hantar. Okay, pesankan sikit hilang. Circlekan ke apa ke nampak. Satu alama betul kawan kita cakap. Satu lagi bawah dia alima. Nampak? Ustazah teka alima. Dia alama. Ya. Apa beza kedua-dua ini? Cuba perhatikan. Ada sedikit bezanya selepas kalimah alama ada baris bawah. Baris bawah tu ya. Dan selepas kalimah alima pula, lepas dia baris atas. Nampak?
Dia macam underline tu untuk huruf tau. Yang underline tu, so baringnya di bawah, ya. Untuk alamat. Tapi yang alimah underline tu lepas dia punya atas underline tu ada baris atas. Itu bezanya. Okey, kita ambil nombor tepi dia, ya. Kalau alamah 120. Yang bawah tu alimah 150. Okey, kita tengoklah ke depan. 120. Mari kita tengok jap. 120 ni bulatan hitam, ya. Bulatan hitam, nombor dia 120. 120. Kalau 150 je, ya. Saya nak buka dua-dua. Kalau ni nak hantar kat skrin, hantarlah. Kita tengok apa beza dia. Kalau boleh Linda letak sebelah yang ni. Yang ni jangan buang ini, ya. Alamat alimah ni jangan buang, letak sebelah, tapi tunjuk dulu alamah. Alamah dengan alimah tu, ya. Okey. Ustazah kata kita punya fi'il madhi dia alimah. Memang ada di sini alamah, tetapi mari kita tengok, ya. Hmm. 120 dia bagi apa tu? Doroba, ya. 120 dia bagi doroba, ya. Lepas tu kalau yang tu memang alimah lah, ya. Memang ada, ya betul, tetapi yang kita punya itu dia bagi doroba, ya. Doroba tu banyak maksud sebenarnya, dia bukan satu maksud. Antara maksud doroba memukul, ya, memukul, membuat perbandingan, dan ada lagi maksud dia, nampak? Ada ke? Sama ke dengan maksud alimah? Alimah maksud apa? Kalau alimah maksudnya apa? Dengar bunyi dia. Nak tengok yang satu Ustazah. Doroba ke? Doroba nak tunjuk memang ada dua-dua. Memang ada dua-dua lah, ya. Memang ada. Doroba pun ada, alimah pun ada. Cumanya Ustazah cakap alimah tu maksudnya apa? Dengar bunyi dia, alimah. Alim. Bunyi alim. Ya, bunyi alim. Betul. Jadinya kita nak ambil yang mana ni? Nak ambil yang doroba ke nak ambil yang alimah? Sasanya kita nak ambil yang alimah. Bunyi alim tu dah ada kat situ. Betul tak? Lepas tu Ustazah kata tadi. Doroba maksudnya apa Ustazah? Doroba dia ada lebih daripada satu. Antara maksudnya memukul. Dan antara maksudnya membuat perbandingan. Dua tu Ustazah confirm maksud dia. In fact dia ada lebih lagi maksud dia. Tapi dua tu memang lebih common lah. Memukul pun boleh, membuat perbandingan pun boleh. So kalau kita itu bagi Ustazah mungkin yang dah tahu maksud lah, ya. Tapi kalau yang alimah tadi kita cari memang ada lah. Memanglah kita teka alamah. Bila alamah dia bagi yang ni kan. Tapi dia ada alimah. Dia bagi alimah. Alimah kalau kita tengok kamus biru, kamus Al-Farid. Sebab kita nak maksud dia. Kalau orang yang dah tahu maksud lah. Kita kena cari mengetahui atau belajar. Ya, itulah maksud dia. 496. Bukan surat 496. 496. 96. Siapa ada kamus Al-Farid, ya. Lepas tu kalau ada kamus lebih cepat, ya, kita boleh cari sendiri. 496. Ya, betul tu alimah. Nampak tu alimah. Lepas tu Ustazah kata Ustazah teka alimah, bukan alamah. Tengok apa maksud dia? Alimah, ya, alimah fi'il madhi, ya, mudhari'nya ya'lamu, dia punya amar dia i'lam. Itu yang tiga-tiga tu, ya, ping yang tiga-tiga tu, mula madhi, lepas tu mudhari', lepas tu amar, ya. Lepas tu dia bagi perkataan lain yang sama maksud, arafah. Sama maksud dia. To know, to learn, nampak? Mengetahui, belajar. Inilah kalimah kita. Ya? Jadinya bukan yang alamat kawan kita teka tadi. Tak salah kita meneka. Memang itu cara kita meneka sama Ustazah ajar. Tapi jangan fatahkan saja. Sama ada fatahkan semua alamah ataupun alimah ataupun mungkin alumah. Ambil ketiga-tiga itu dulu. Dari situ baru kita tentukan yang mana sebenarnya kalimah yang kita sedang cari. Ya. So alimah sebenarnya yang ni alamu tadi asalnya alimah.
Ya, mengetahui. So kita cuma di sini bentuknya a'lamu. Bentuk a'lamu tadi bentuk apa tadi? Bentuk kita apa kita panggil? Isim Isim ni apa? tabdil. Isim tabdil. Isim tabdil tak ada dalam Tabdil. gambar biru. Carilah Oh. sampai kiamat. Tak ada. Isim tabdil tidak terdapat di dalam kamus biru. Tidak ada. Tapi Ustazah kalau tadi macam yang tadi tu macam alamat tadi dia jadi apa tu yang bentuk ni kan. So kita kena dia ada dua kan. Maksudnya yang ni ataupun yang tu. So kita kena tahu dia punya maksud lah. Kalau yang ni tak sesuai dengan maksud. Betul. Ya. Kita tu. kena cari tengok maksud dia. Yang mana sesuai dengan maksud ayat dalam Quran yang kita cari. Jadinya yang kita memang ini kita cari rupanya alimah ya. Alimah. So yang Ustazah tanya tadi a'lamu tadi apa asal fi'il madi dia? Oh. So rupanya asal dia alimah. alimah lah. Ya. Okay. Ya. Okey. Cumanya a'lamu tadi bentuk isim tabdil. So kalau alimah mengetahui ataupun apa tadilah to learn untuk belajar pun boleh ya. Tahu, belajar boleh. Kalau a'lamu bermaksud lebih mengetahui, itu maksud dia. Ataupun paling mengetahui, itu maksud dia. Kalau isim tabdil. Okey. Tu huwa a'lamu, dia paling mengetahui, dia paling tahu. Maksudnya Tuhan tadilah. Sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih mengetahui ataupun dia nak pakai maha pun boleh ya. Sebab dia Allah kan. Kalau Allah kita boleh pakai maha lah. Dia maha mengetahui, boleh. Kita boleh pakai maksud dia ataupun dia paling mengetahui. Okey? Itu maksud dia. Bentuknya adalah kita panggil isim tafdil. Muzakkar, bentuk muzakkar. Sebab dia kenapa dia bentuk muzakkar? Sebab dia merujuk kepada Tuhan. Rabb tu Tuhan. Tuhan memang kategori dia kategori muzakkar. Okey. Okey, biman. Mari kita tengok biman. B huruf jar. Ya, B huruf jar ya. Man ni apa tu? Man bermaksud siapa. Itu maksud dia ya. Man. Kalau boleh. Kalau soalan istiham lah. Ya, kalau. Man ni dia ada lebih daripada satu maksud. Ya. Kalau dia bermaksud siapakah, maksudnya kita panggil man, dia ada dalam bab istifham, pertanyaan, siapakah. Tapi kalau maksud dia siapa yang, nampak dia tambah yang je, tukar itu je ya. Kalau man tadi bermaksud siapa yang, so dia bukan istifham, dia dipanggil isim mausul. Isim mausul. Ya, isim mausul untuk kategori umum. Dia tak khususkan muzakkar ataupun muannas. Dia memang pakai man. Dengan siapa yang terpulanglah. Maksud dia apa? Kat situ maksud dia apa? Itu ada. Dengan ataupun pada siapa? Pada siapa? Dia pakai siapa saja kan? Dengan siapa? Tak ada soalan. Tak ada kah. Ya. Maksudnya kalau situ kalau tekah bukan pertanyaan, maknanya man ini jatuh dalam bab nama dia isim mausul. Isim mausul untuk umum dipanggil. Umum maksudnya dia tak khususkan muzakkar ataupun muannas. Ya, untuk yang berakal orang lah. Dengan siapa, siapa yang walaupun tak ada yang tu kan. Ya. Sesungguhnya Tuhan engkau dia maha mengetahui dengan siapa ataupun dengan siapa yang. Itu lebih tepat sebenarnya. Maksudnya di sini man dipanggil isim mausul. Okey, itu dari segi maksud dia. B adalah huruf jar. Maksudnya dengan man adalah isim mausul. Maksudnya siapa yang. Itu dari segi maksud. Tapi bila dah ada huruf jar, jika telah ada huruf jar, apa sahaja selepas huruf jar kita panggil apa? Majrur. Walaupun tak ada baris bawah. Dia tetap duduk di tempat majrur. Ya. So cara kita sebut man adalah isim mausul fi mahalli. Fi mahalli maksudnya berada di tempat. Fi mahalli majrur. Sebenarnya selepas huruf jar memang akan jadi majrur. Berbaris bawah sebenarnya. Tapi kalau dah terkena pada perkataan-perkataan yang mabni, yang tak boleh tukar baris, memang tak boleh tukar baris lah. Ya. Tu. Dengan siapa yang sebenarnya lebih tepatlah ya. Okay, mari kita gerak lagi. Kita tengok. Naikkan ayat tu. Dhalla. Dhalla ni pernah dengar dhalal? Pernah tak? Banyak dalam Quran kan? Banyak kan dalam Quran, banyak ni perkataan dhalal. Dhalal bermaksud sesat. Sesat. So dhalla adalah apa bentuk dia, tengok. Cuba tengok bentuk dia. Belajar sikit berapa huruf ke banyak.
Fi'il. Kenapa fi'il? 3 huruf. 3 huruf. Kenapa 3? Di mana 3? Syaddah. Ya, ada syaddah. Confirm fi'il madi 3 huruf. Jadi tapi tak nampaklah barinya 3 sebab lam tu ada 2, betul tak? Tetapi ini masih kategori fi'il madi 3 huruf. Ya. Dhalla bermaksud yang sesat, orang yang sesat. Fi'il madi 3 huruf. Sesungguhnya Tuhan kamu dia maha mengetahui ataupun dia lebih mengetahui dengan siapa yang sesat. Macam tu maksud dia. Ya. An agak-agak apa? Kategorinya. Maksud ada kat situ? Maksud ada apa maksud dia? Jar. Itu huruf jar. Tahan je sebut. Jangan takut. Jangan takut sebut. Ya, an adalah huruf jar. Ya. Akan. Akan boleh, tentang boleh. Sebenarnya maksud dia ya. Agak pelbagai jugalah ya. Tuhan lebih mengetahui dengan siapa yang sesat akan. Ya. Dan maksudnya akan. Memang dia huruf jar. Huruf jar ada 8 ya. Sabi. Di mana majrurnya? Kita nak tengok di mana? Di mana? Pada lam. Ya, pada lam ya. Sebab hi adalah dhamir muttasil. Tolak tepi dhamir muttasil tu ya. Ansabili. Sampai kepada lam. Itu dipanggil jar majrur. Ya. Akan jalan. Sabil bermaksud jalan. Ya. Okey. Sabilihi. Apa? Jalan. Ya. Idhofah. Idhofah. Ya. Jalannya. Ya. Hi adalah dhamir muttasil untuk huwa, ya. Dia hu dengan hi sama. Ada masa dia hi, ada masa dia hu, tapi dia dhamir muttasil. So sabilihi kita panggil dia idhofah. Bermaksud jalannya. Nya di situ balik kepada Tuhan tau. Sebab tu dia hu ataupun hi tu dia sebenarnya dhamir muttasil untuk huwa. Huwa tadi apa? Huwa tadi Rabb Tuhan. Ya, akan jalannya. Dan Ustazah beritahu ya, banyak dalam Al-Quran jar, majrur, lepas tu pada masa yang sama idhafah. Banyak dalam Quran. Jadi kita mudah ingat. Selalu dia datang macam orang kata apa? Sederet. Macam tu. Sederet. Memang banyak. Jadi kita mudah nak ingat. Okey. Okey, wa huwa a'lamu, dan dia, ya, dan itu, dan dari segi kategori dipanggil huruf ataf. Ustazah sebut dululah bagi orang ingat ya. Bermaksud dan. Huruf ataf ada paling tidak pun 10. Huruf jar ada 8, huruf ataf ada 10. Ya. Dan waw ni sebenarnya ada fungsi lain. Ada. Ada masa dia berfungsi sebagai ataf, ada masa dia berfungsi sebagai benda lain, bukan ataf. Terpulanglah. Di sini dia berfungsi sebagai ataf. Ya. Ataf dia tidak mengubah baris. Ya. Dia hanya menyambung cerita. Ataf bermaksud kata hubung. Maksudnya dia menghubung cerita lah, cerita tak habis lagi. So waw bermaksud dan, kita panggil dia huruf ataf. Ya. Apa-apa sahaja selepasnya dipanggil maktuf. Maktuf tu maksudnya macam jar, majrur. So yang tu ataf, maktuf. Maktuf maksudnya yang diatafkan. Macam tu. Tadi huwa lah. Tak? Kan? Yang mana dia huruf ataf ni dia mesti menghubungkan perkara sebelumnya dan selepasnya. Macam tu. Boleh jadi isim dengan isim, boleh jadi fi'il dengan fi'il, boleh jadi huruf dengan huruf. Boleh. Tak ada masalah. Ya, so Wah, yang ni lah Kak Ustazah. iyalah awal yang tu lah. Betul. Nampak? So itulah fungsi ataf. Kena faham fungsi ataf. Dia mesti menghubungkan dua perkara. Ya. So yang cumanya dari segi nama, yang selepasnya dipanggil maktuf, dipanggil. Yang sebelumnya dia tak panggil macam tu. Macam jar majrur lah. Jar majrur ni dipanggil dari segi istilah ataf, lepasnya dipanggil maktuf. Kalau orang tanya apa maksud maktuf, maksudnya yang diatafkan. Kita dah tahu dah dia mengatafkan apa dengan apa. Kita cari ya. Kalau dah jumpa selepasnya huwa, sebelumnya tu kebetulannya jatuh kepada huwa juga. Ini kebetulan saja. Dia boleh atafkan apa dengan apa saja. Ya. Dan dia, itu maksudnya, dan dia a'lamu. Masih tadi. Isim tafdil bentuk, tak payah sebut bentuk lah. Muzakkar. Habis kita pendek sikit. Isim tafdil muzakkar. Dia dan dia lebih mengetahui. Boleh. Paling mengetahui. Boleh. Maha mengetahui. Boleh juga. Semua boleh. Berbalik kepada Tuhan tadi. Sebab kalau dia Tuhan, kita pakai maha. Tapi kalau a'lamu ni, kita tujukan kepada orang, jangan pakai maha. Kita pakai paling mengetahui. Ya? Okey. Okey, a'lamu tadi ya. Yang asalnya, kita mesti tahu apa asalnya fi'il madi dia apa tadi? 3 huruf. 5.
Buang hamzah tu. Lepas tu nak teka alama ke, alima ke, aluma ke. Teka macam tu, tiga-tiga tu, tak ada masalah. Ya. Rupanya bila kita cari alima. Dia memang macam tu. Ya, kita kena teka dulu. Okey. Kita pergi kepada bil muhtadin. Okey, bil muhtadin B sama dengan B lah kali kedua ya. Huruf jar. Ya, lepas tu selepas dia cuba perhatikan kalimah selepas dia. Apa dia? Apa saja yang anda nak sebut silakan tentang kalimah selepas dia. Boleh. Dia ada Jamak muzakkar. ya, jamak muzakkar. Macam mana nak kenal jamak muzakkar? Ya nun ni. Ya, ya nun. Dia sebenarnya Ha. asal dia waw nun. Asal dia waw nun ya. Tetapi dia boleh jadi ya nun. Nun di situ mesti baris dia na. Mesti punya. Dia tak boleh nu, tak boleh ni. Tak boleh. Na tu mabni kat ujung tu ya. Tapi di hujungnya sama ada di sini ya nun ataupun asalnya sebenarnya waw nun. So asalnya kalau tak ada B, apa bunyi asal dia? Cuba teka. Buat, cuba. Kalau tak ada apa Ustazah? Tak ada B? Tak ada huruf Tak ada jar. D? Tak ada B yang huruf jar tu. Tu kan bil mutadin tu kan. Muhtadu. Muhtadun. Dia ada alif lam tu. Al muhtaduna. Kalau tidak ada B. D ni lah jadi tukar baris depan. Ya, dia tukar baris depan. Ya tu ditukarkan D ditukar baris depan, lepas tu ya ditukar kepada waw. Kalau tidak ada huruf jar. Sebab tu sebenarnya jamak muzakkar asalnya hujung dia mesti baris depan, lepas tu waw, lepas tu nun berbaris atas. Itu wajib. Dia una, bunyi dia una. Itu asal dia. Kenapa dia berubah menjadi ini? Kerana ada huruf jar. Huruf jar fungsinya membaris bawahkan. Cara dia membaris bawahkan jamak muzakkar, cara dia ini. Cara dia macam ni. Daripada tadi, al-muhtaduna, so du tukar jadi baris bawah. Al-muhtadina. Dia macam tu. Memang cara dia macam tu ya. So baris bawah dia pada dal, bukan di hujung. Sebab memang tak boleh tukar apa-apa. Ini jamak muzakkar. Dia memang macam tu. So ini dari segi istilahnya jar majrur. Betul tak? Jar majrur ya. B adalah huruf jar, al-muhtadina dipanggil majrur ataupun setengah orang nak panggil isim majrur ya, boleh. Maksud apa dia? Al-muhtadin, apa maksud dia? Di situ dengan atau apa pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, kalau pada dengan tu sebenarnya pada huruf ba tu ya. So sebenarnya al-muhtaduna ataupun al-muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu maksud dia. Ya. So dari segi istilah jar majrur. Kita pecah-pecahkan dia, B adalah huruf jar, selepasnya al-muhtaduna ataupun di sini al-muhtadina adalah isim majrur jamak muzakkar. Lebih tepat. Ya. Okey. Itu agak mudah. So orang-orang yang mendapat petunjuk ni daripada perkataan huda. Biasa dengar huda? Biasa dengar perkataan hidayah? Dari kalimah ni juga. Hidayah, huda, hudan. Hudan lil muttaqin. Semua sama asalnya dengan perkataan ni. Ya. Muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, kita boleh habiskan insya-Allah. Kita pergi kepada ya. Bawah dia. Man. Mana dia man? Okey, di situ ya, man ya. Man macam tadi. Ingat tak tadi apa maksud man? Siapa? Siapa? Boleh jadi siapakah? Boleh jadi siapa yang. Nampak? Itu kat sini tulis siapakah? Ikut dia punya ya, ikut dia punya. Tapi maksudnya dia boleh sama ada man tadi memang maksud dia siapa, tapi dia boleh bermaksud siapakah ataupun siapa yang. Jika dia bermaksud siapakah, itu pertanyaan lah, betul tak? So bila pertanyaan, makanya kita panggil man tadi, kita panggil huruf istifham, kita kata. Kalau dia siapa yang, bukan pertanyaan. Kalau dia siapa yang, kita panggil dia isim mausul. Untuk umum. Dia tidak khususkan kepada muzakkar muannas, maksudnya untuk semua sebenarnya. Ya. So terpulang. Di sini dah ada maksud. Kalau dia siapakah, maksudnya istifham. Bermaksud siapakah. Siapakah? Okey. Zallazi. Za adalah satu kalimah ya. Za. Alazi kenal tak alazi?
Isim mausul. Ya, isim mausul sama dengan man tadi. Sama. Man isim sini man istifham, sorry. Ya. So allazi isim mausul maksud dia yang. Ya. Za bermaksud mempunyai sebenarnya maksud dia. No, kat sini tulis orang. Oh, boleh lah. Soalnya orang yang mempunyai lah tu maksudnya. Maksud dia memiliki, mempunyai, terdapat. Dia bukan tuju kepada orang je. Kalau dia cerita tentang orang lah. Kalau dia cerita, Ustazah bagi contoh. Bulan Zulhijjah. Okey, Za ni sebenarnya asalnya dia Zu. Asalnya. Zu. Tapi dia boleh jadi Za. Dia boleh jadi Zi. Macam-macam isim lah. Allahu. Boleh jadi Allaha. Boleh jadi Allahi. So sama. Ini sebenarnya asal dia Zu. Tetapi dia boleh berubah menjadi Za. Dan juga boleh berubah menjadi Zi. Bermaksud terpulanglah kalau dia cerita tentang orang-orang yang. Kalau cerita tentang apa-apa boleh. Dia tak salah. Dia bukan ditujukan kepada orang sajalah. Siapakah yang ataupun orang yang macam tu memiliki. Dia maksud dia memiliki ataupun ada ataupun terdapat. Itu maksud dia. Ya. Okey. Itu Za. Antara dia yang digunakan dia banyak je dalam Quran ya, tapi antara yang paling selalu kita sebut sebenarnya bulan Zulhijjah. Bulan tu. Bulan apa? Bulan bukan orang. Zu sebenarnya. Zu al-Hijjah sebenarnya. Bulan Zu al-Hijjah. Bulan yang terdapat. Pak, terdapat padanya ibadah haji. Hijjah tu haji. Pak dia ada. Itu yang paling umum lah yang biasa kita digunakan ya. Za boleh, Zu boleh, Zi boleh. Tak ada masalah. Okey. Dia memang satu kalimah. Siapakah yang, orang yang, macam tu ya, orang yang memiliki ataupun orang yang mempunyai, ya, orang yang ada. Okey. Lagi apa? Apa tu? Yashfa'u itu sebenarnya apa? Syafa'ah. Syafa'ah. Ya, bentuknya fi'il. Fi'il apa? Sebab dia fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Dia bukan saja ada ya, ya betul ya. Dia sama ada huruf ya, ta, ya ataupun ta, ataupun hamzah ataupun nun. Memang empat ya. Salah satu kalau kita nampak cara dia ada huruf ya di awal, atau kalau bukan huruf ya, huruf ta. So di sini kalau ya, yashfa'u, kalau ta, tashfa'u, kalau nun, nashfa'u, kalau hamzah, ashfa'u. Hujung semua sama. Hujung mesti dhammah, mesti baris depan. Ya, yashfa'u, dia memberi syafaat. Sebenarnya ini sama dengan kalimah syafaat lah. Ya, syafaat bermaksud pertolongan maksud dia sebenarnya. Ya. Okey, siapakah yang ada apa yang boleh memberi syafaat? Kalau kita susun semula apa maksud ayat ni ya. Siapakah yang dapat memberi syafaat? Macam tu. Okey. Okey. Indahu. Inda apa? Di sisi. Inda di sisi hu bermaksudnya di sisinya. Nya di situ berbalik kepada Tuhan. Pak, muzakkar. Hu adalah dhamir mutasil untuk muzakkar. Ya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya? Inda di sisi, maksudnya tetapi dari segi istilah ataupun bab dia dalam ilmu bahasa Arab, inda dipanggil zaraf. Zaraf ataupun zarfun ada dalam kita punya bab kita ya. Inda. Okay. Di sisinya. Hu di situ bermaksudnya hu adalah dhamir mutasil untuk Allah. Balik kepada Allah tadi. Hu Allah ke huwa? Huwa. Hu adalah dhamir mutasil untuk huwa. So hu di sini merujuk kepada Allah semula ya. Kalau kita ulang balik, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya? Macam tu. Ya. Illa bermaksud, illa satu kalimah ya. Illa. Satu kalimah. Illa bermaksud kecuali. Kecuali ataupun melainkan. Dia memang satu kalimah. Ya. Itu maksudnya kecuali ataupun melainkan. Dan dia punya bab dalam ilmu bahasa Arab, dia dipanggil huruf istithna. Dia panggil. Istithna. Maksud dia kecuali. Itu je. Dia ada selain daripada ilah, dia ada paling tidak pun 2 ataupun 3 lagi yang sama grup dia lah. Ya, huruf istithna. Ni banyaklah. Dia tak ada apa-apa sekadar nama sahaja. Ya. Huruf istithna bermaksud maksud dia pengecualian maksud dia. Melainkan, kecuali, tu maksud dia. Ilah. Satu kalimah tu.
Okey. Biiznihi, cuba tengok apa di situ biiznihi. Kita last pada biiznihi ya ayat ni. Walaupun dalam skrin ada ya, tapi dalam buku kita habis pada biiznihi. Cuba tengok apa yang ada biiznihi. Jar. Ya, jar, J-A-R ya, Jar. jar. Lepas tu Izni tu apa majrur. ya, izni adalah sama dengan perkataan izin. Kita biasa, saya mohon izin tu bahasa Arab. Banyak sebenarnya bahasa Arab yang kita guna tanpa kita tahu dia bahasa Arab. So ejaan dia izni tapi cara kita sebut izin. Itu yang dah biasa dengan izin. Maksud dia dengan izin. Lepas tu dari segi istilah bahasa Arab dia jar majrur. Memang nampak baris bawah dia ni izni. Kalau tak ada huruf jar dia akan jadi iznu. Dia akan jadi gitu. Ya. Ini pun banyak dalam Quran dengan izin. So, sekarang kita tengok tadi macam Ustaz kata jar majrur idhafah biasa berdiri-diri. Ini juga antaranya. Kita tengok. Iznihi, izinnya. Nampak? Bi izni jar majrur. Patah balik sikit. Izni tinggalkan jar. Iznihi izinnya. Banyak yang macam ni jar majrur idhafah. Memang terlampau banyak. Dengan izinnya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya, Pak. Itu. Siapa-siapa antaranya yang dapat memberi syafaat kepada kita sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari ini juga dapat memberi syafaat kepada kita, dan segala tempat yang kita sujud ya, sujud untuk solat, semuanya dapat memberi syafaat kepada kita dengan izin Tuhan. Pak, banyak kan? Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan? Ayat ni agak mudah lah ya. Makanya kita habis halaman ni latihan dulu. Nabi ya. Ustazah nak buka, siapa nak tanya? Silakan. Ustazah nak tanya, kalau macam kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur ke Muhammadar Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadar. Sebenarnya la ilaha dia kat situ tu, la tiada ilaha, tiada Tuhan, la ilaha illallah melainkan Allah. Dia sebenarnya terpulang, dia ini kadang-kadang sebab ayat tu sebenarnya tak ada dalam Quran pun, betul tak? Tak ada kan? Mana ada kan? Ada ke? Itu saya faham, kita selalu menyebutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadar, itu sebutan, tapi ada ke dalam Quran sebenarnya? Tak ada kan? Betul tak? Ya. Tapi kalau ada, saya nak kita tengok, kalau saya explain nanti, kita tak akan nampak ayat Quran ni sesuatu, kalau ayat Quran atau ayat, kalau boleh kita nak tengok. Ada tak? Boleh tak? Boleh nak share, baru nampak, baru nak cakap. Ataupun kalau tak dapat di screen hari ni, boleh hantar di grup. Saya nak tengok. Jadi saya senang nak explain. Kalau tidak nanti susah. Saya cakap pun hari ni dengar, lepas nanti tak ingat. Kalau dapat, dia bukan, memang tak ada dalam Quran ayat tu, saya tahu. Ya. Itu antara doa memang banyak lah, tapi saya nak kita semua tengok. Jadi baru senang saya nak cakap. La ilaha illa anta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kalau nak ceritakan Muhammadur Rasulullah boleh je, tapi waktu kita dia kadang-kadang ayat-ayat macam ni dia macam dia lebih fleksibel sebab dia bukan ayat Quran. Memang betul. Sebab tu antara doa tu ya. Kalau doa tu sebenarnya kalau ikutkan kadang-kadang baris-baris yang dibaca tu tidak seperti yang di dalam Quran secara 100%. Tidak. Boleh je sebenarnya. Tapi kalau boleh saya nak kita tengok. Kalau dapat. Tak reti nak cari Ustazah. Tak reti. Jadinya kalau boleh kita nak di screen baru kita nak tengok. Boleh? Tak apa, itu jadi macam kita punya KIV lah. KIV kan. Jadinya kita cari dia punya tu, dia punya apa? Potongan tu kita nak tengok. Baru nanti baru kita nampak. Ya, benda ni tak boleh cakap-cakap je. Dia banyak contoh lain sebenarnya. Saya tahu macam ni. Contoh dia. Ya. Okay, saya kalau nak bagi contoh masa tu dia tak keluar dalam fikiran saya. Antara contoh lain lah yang kita nak tahu sama ada Muhammadur ataupun Muhammadar. Ya, contoh yang paling dekat yang saya nak bagi ya. Sekejap. Sallallahu. Okay, macam ni contohnya. Selalunya kita
Saya nak screen tulisan ni tulisan lama. Jadi saya tak nak screen dulu. Dan nanti kalau kita dapat Google lebih cantik lah ya. Yang saya ni kita kata jenis contohnya. Wasallallahu wasallam. Dia kata wasallallahu dengan wasallam ataupun wasallim. Ini lebih kurang je adik-beradik je isu yang sama. Sama ada wasallam ataupun wasallim. Antaranya macam tu. Kalau kita cakap dua-dua pun wasallallahu dan wasallim tak salah pun. Dan kalau kita kata wasallallahu wasallam tak salah juga. Nampak? Dua-dua pun boleh. Tetapi dia ada kalau nak yang ikut grammar ada yang lebih paling tepat lah. Sama ada nak wasallam. Kalau wasallallahu tu sebenarnya wasallam. Tapi banyak je di luar sana. Tak kisah di mana-mana wasallim. Banyak je. Nampak? Dia sebab ini dia bukan ayat Quran. Tapi kalau boleh saya nak kita tengok dulu. Kalau boleh Google. Google saya rasa mungkin ada. Ya, Google tunjuk kat skrin baru dapat semua tengok baru senang nak explain. Kita anggap je ini macam kita homework. Boleh tak? Ya, dapat share di skrin tu lebih baik lah. Ya. Okey, itu kita KIV ya. Wassalamullah tu pun saya nak cakap sebab doa ni tulisan lama, saya tak nak tunjuk. Tulisan lama you tak faham ya. Jadinya itu pun kalau boleh kita Google dua ya. Satu tadilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu satu dan yang keduanya wassallallahu alaihi wasallam tu ya salam ke salim ke kalau boleh kita Google dua-dua kita nak kalau boleh. Ada ke? Linda jumpa? Ada jumpa? Tak tahu Linda cari, tak pasti ni betul ke tak betul. Tapi main search ke internet. Apa ni kat Facebook ni Dia keluar yang Facebook ni Dia keluar. Ini yang wassalamullah tu dulu belum jumpa belum yang kawan bukan yang kawan yang tu tak tahu tak jumpa. Dia boleh tunjuk kat skrin lah Linda. Ada sempat dah sekejap. Yang ni. Okey, kawan kita je tapi dia jumpa yang ni dulu ya. Dia tak jumpa yang kawan kita punya tu. Tak apa, nanti kita punya tu satu lagi. Okey, lafaz dia nak salim ke salam. Tengok dia punya, ini pun tulisan dia. Tulisan saya cakap bukan macam Quran kan? Betul tak? Mana ada baris dia Linda, you faham ke? Dia kalau you tak faham. Ni dia tunjuk dekat sini je, wasalim je. Kat ujung. Boleh besarkan sedikit? Boleh besarkan sikit? Itulah dia salim. Kalau yang solat tu apa? Soli ke apa? Cuba tengok betul mana? Solat tu soli. Ni soli. Betul. Yang ni solat. Ya. No, solat, soli juga. Cuba tengok soli. Ni soli wasalim. Ya betul. Ya. Ini yang Ustazah cakap tu. Kalau dia solat, dia akan salam. Yang ni tulis kalau ni solat dia wasalam. Ya. Kalau dia soli, dia akan jadi wasalim. Macam tu. Ini antara satu isu juga. Walaupun tak salah kalau campur-campur. Tapi kalau nak tengok grammar paling tepat, kalau dia wasalla, makanya di hujung tu wasalam. Kalau dia wasali dan di hujung tu wasalim. Ini lebih kurang dengan isu yang kawan kita tanya tadi. Cumanya kalau boleh kita nak tengok. Nak tengok baru senang. Nampak? Ya. Ini antara isu jugalah. Tak salah pun kalau campur-campur ya. Tapi kita cuma nak tahu. Kalau solat fi'il madhi, solat dengan salam fi'il madhi, soli dengan salim fi'il amar. Itu beza dia. Itu je. Kan? Bagi orang yang faham itu je beza dia. Kalau you campur fi'il madhi dengan amar boleh je, tak ada masalah pun. Kita masih intention kita sama. Cumanya kalau solat dengan salam adalah salam tu salama Fi'il madhi kalau soli dengan salim kedua-duanya adalah fi'il amar. Jadinya sekarang ni kita nak tengok yang kawan kita punya tadi. Biar kita nampak baru senang saya nak explain. Okay? Boleh? Okay, itu kita KIV. Kita jumpa nanti kita kalau bukan dalam kelas kita hantar di kelas kalau jumpa. Ya? Okay, ada soalan lain tak? Silakan. Tak ada? Jika tak ada ya? Tak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Kita jumpa lagi. Ya? Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Yes.